Sebuah janji yang bertahan 50 tahun. Kisah Arab Saudi dan Malaysia yang tidak dapat dilupakan pada masa kini. Media di seluruh Timur Tengah berada dalam kekecohan. Raja Arab Saudi telah mengadakan sidang media tergempar di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur di negara ini. Saya telah mengesahkan betapa besarnya pokok yang kita tanam, kata Raja dengan air mata di matanya, 50 tahun yang lalu. Malah para pengiringnya tidak dapat berkata-kata, diliputi oleh emosi yang mendalam. Apa yang sebenarnya berlaku? Semuanya bermula 4 hari yang lalu. Pukul 2 pagi, jet pribadi di Raja yang dalam perjalanan ke Tokyo tiba-tiba mengalami masalah enjin. Tanpa pilihan lain, ia terpaksa melakukan pendaratan kecemasan di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, Malaysia. Namun, menjelang pukul 3 pagi, krisis yang lebih besar tiba. Ketua Penasihat Raja tiba-tiba diserang sakit jantung di dalam kabin. Hanya tinggal 5 minit dari Golden Window untuk menyelamatkannya di tanah asing. Di persimpangan hidup dan mati ini, peristiwa-peristiwa seterusnya akan meninggalkan kesan yang kekal dalam ingatan Raja dan para pengiringnya. Mulai sekarang, saya sendiri akan menceritakan kepada Anda 72 jam yang luar biasa itu. Sebelum video ini bermula, langganan dan like Anda adalah bantuan besar kepada kami. Selamat sejahtera kepada semua. Saya Rashid Al-Faal, Ketua Pengawal di Raja Arab Saudi. Saya telah berkhidmat kepada Baginda Raja selama 30 tahun. Dalam tahun-tahun itu, kami bukan sahaja mengembara ke Timur Tengah, tetapi juga ke Eropah, Amerika, dan Asia. Di mana sahaja kami pergi sebagai pengawal di Raja, sentiasa ada kebimbangan. Tetapi tidak ada satu pun kejadian yang setanding dengan malam itu. Malam yang membuatkan 30 tahun pengalaman saya kelihatan tidak bermakna. Oktober 2025. Pukul 11 pagi, kami berlepas dari lapangan terbang antarabangsa King Khalid di Riyadh. Ini adalah lawatan rasmi bersama Baginda Raja, para penasihatnya, dan anggota pasukan keselamatan, termasuk saya. Destinasi kami adalah Tokyo, Jepun. Raja telah dijemput untuk menghadiri sidang kemuncak G20 dan dijadwalkan menyampaikan ukaptama sebagai wakil negara-negara Timur Tengah. Penerbangan berjalan lancar. Kami melintasi Teluk Parsi, melalui ruang udara Pakistan, dan memasuki ruang udara Asia Timur. Raja sedang membaca ucapannya. Para penasihat sedang menyusun dokumen untuk persidangan itu. Dan saya pula sedang dalam semakan terakhir pelan keselamatan untuk Tokyo. Sekitar 1.30 pagi. Tiba-tiba, pesawat mula bergegar kuat. Kami sangka hanya gelora udara biasa. Tetapi kapten membuka interkom. Suaranya berbeza. Beliau berkata, terdapat pemanasan melampau yang teruk dikesan pada enjin kiri dan kami perlu mendarat segera di lapangan terbang terdekat. Saya segera berlari ke kokpit. Peta terbentang di hadapan co-pilot. Lapangan terbang antarabangsa terdekat ialah lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur di Malaysia. Katanya, hanya mengambil masa 40 minit untuk sampai ke sana. Masih 2,5 jam sebelum sampai ke Tokyo. Dan lebih lama jika berpatah balik ke Hong Kong atau beralih ke destinasi lain, kami tiada pilihan. Apabila saya melaporkan keadaan kepada Raja, wajahnya menjadi serius. Seorang penasihat tidak dapat menyembunyikan kekecewaannya. Di Malaysia, di pulau kecil itu kita akan mendarat. Sejujurnya, saya juga bimbang. Mungkin ini bukan tempat yang memahami sepenuhnya protokol dan penghormatan yang sewajarnya bagi keluarga di Raja Saudi. Kapten melaporkan kecemasan kepada menara kawalan KLIA. Dan disinilah kejutan bermula. Suara dari menara itu bercakap dalam bahasa Arab yang sempurna. Bukan sahaja fasih, tetapi dengan loghat Riyadh. Di mana-mana di Eropah, bahasa Inggris digunakan. Tetapi di lapangan terbang Asia ini, kami mendengar bahasa Arab. Prosedur pendaratan kecemasan segera dimulakan, landasan sudah sedia. Kami juga telah memastikan pasukan perubatan dan lori bomba dalam keadaan bersiap sedia, kata pengawal trafik udara dengan tenang. Dalam masa 40 menit sahaja, mereka berkata semuanya sudah siap. Pendaratan itu sangat lancar. Anda tidak akan menyangka ada masalah enjin. Di kedua-dua belah landasan, 5 lori bomba dan 3 ambulans menunggu. Nasib baik, tiada kebakaran atau sebarang insiden.
Apabila pintu pesawat terbuka pada 2:15 pagi, pemandangan mengejutkan menyambut kami. 20 kaki tangan yang memakai sut bersih berbaris. Kesemuanya tunduk hormat dan memberi salam dalam cara Arab. Lelaki di hadapan, yang kelihatan berusia 40-an, memperkenalkan dirinya dengan fasih dalam bahasa Arab. Beliau adalah Encik Ahmad Rashid, Ketua Perkhidmatan Tetamu Kehormat khas KLEA. Beliau berkata, beliau pernah berkhidmat sebagai seorang eksekutif di sebuah syarikat besar di Riyadh selama 10 tahun. Pertuturannya begitu sempurna. Saya fikir beliau dibesarkan di Timur Tengah. Encik Rashid berkata, sebuah lounge VIP khas telah disediakan untuk baginda raja, lengkap dengan makanan halal dan bilik solat. Malah kerusi roda yang ditawarkan kepada raja mempunyai lambang keluarga diraja Saudi terukir padanya. Bagaimana mereka melakukan semua persiapan ini dalam masa 4 minit sahaja? Saya tidak dapat membayangkannya. Yang lebih mengejutkan adalah yang seterusnya. Setiap seorang dalam delegasi kami diberi secawan minuman panas. Ia adalah kopi Arab tradisional. Terdapat robot yang bergerak untuk memberi arahan dan skrin digital yang memaparkan pelbagai maklumat. Pemeriksaan imigresen adalah lebih pantas lagi. Ia dilakukan di kawasan VIP khas. Pegawai itu dengan hormatnya membimbing kami menggunakan bahasa Arab. Tidak sampai 2 minit, pengesahan pasport selesai. Lebih cepat daripada lapangan terbang Dubai, atau mungkin lebih baik lagi. Bagasi kami sudah tersusun apabila kami tiba. Setiap beg pakaian dilabelkan dengan nama pemilik dalam bahasa Arab dan Inggris dan juga mempunyai lambang keluarga diraja. Siapa dan bila melakukan semua ini, ia adalah satu misteri besar. Encik Rashid dengan hormat bertanya, sama ada beliau boleh mencadangkan sebuah hotel di Kuala Lumpur. Beliau berkata, terdapat beberapa hotel yang mempunyai Royal Suite, kaki tangan yang fasih berbahasa Arab, dan dapur halal yang berasingan. Beliau menjelaskan, ia sering digunakan oleh keluarga diraja dari Timur Tengah. Apabila kami keluar dari lapangan terbang, satu lagi kejutan menanti. 5 buah kereta Maybach berbaris, sama seperti yang digunakan oleh keluarga diraja Saudi. Setiap pemandu memakai sut dan sarung tangan putih. Di dalam kereta terdapat air mineral dan kurma. Raja berbisik kepada saya, tempat ini lebih bersedia daripada yang kita sangka. Saya mengangguk, walaupun ini adalah pendaratan kecemasan yang malang, protokol untuk keluarga diraja bukan sahaja tidak kurang, malah melebihi jangkaan kami. Kenderaan mula bergerak. Walaupun hampir pukul 3 pagi, masih terdapat kereta di lebuh raya. Semasa saya melihat lampu-lampu Kuala Lumpur di luar, disitulah saya menyadari betapa jahilnya kami tentang Malaysia. Apabila kami memasuki Skyway, pemandangan di luar mengagumkan semua orang. Bangunan pencakar langit, jalan raya yang teratur, dan aliran trafik yang tidak terhenti. Sudah hampir pukul 3 pagi, tetapi bandar itu masih hidup. Raja sedang melihat keluar tingkap apabila tiba-tiba beliau berkata, "Berhenti." Pemandu terkejut dan perlahan-lahan membrek. Raja melihat sebuah papan tanda besar di tapak pembinaan di tepi jalan. Dengan latar belakang biru, terdapat huruf putih tertulis PPPM, Perbadanan Pembangunan dan Pembinaan Mega. Raja merenung papan tanda itu lama. PPPM, katanya perlahan. Ayah saya selalu menyebut nama itu. Tiba-tiba hati saya tersentuh. Ayah Raja, almarhum Raja, telah meninggal dunia pada tahun 1980-an. Beliau merujuk kepada kisah dari lebih 45 tahun yang lalu. Kereta itu bergerak semula, tetapi Raja terus melihat keluar. Perlahan-lahan beliau mula bercerita. Pada tahun 1973, katanya, saya belum lahir, tetapi saya mendengar bahawa itu adalah detik penting dalam sejarah kerajaan kami. Pada masa itu, kami baru mula menjadi kaya kerana minyak. Kami perlu membina pelabuhan besar dan kemudahan perindustrian di Jubail. Banyak syarikat dari Eropah beratur, tetapi kesemuanya angkuh dan memandang rendah orang Arab. Tetapi orang Malaysia berbeza. Apabila jurutera dari PPPM tiba di Arab Saudi, sambung Raja, semua orang terkejut kerana mereka sangat muda. Presiden syarikat itu hanya berusia 40-an dan kaki tangan teknikal berusia 20 hingga 30 tahun. Orang Eropah menghantar pakar tua,
manakala Malaysia menghantar anak-anak muda. Ayah, saya bimbang. Bolehkah beliau mempercayakan projek besar kepada anak-anak muda ini? Tetapi, katanya, terdapat kilauan yang berbeza di mata mereka. Beliau melihat keazaman, jadi beliau memutuskan untuk memberi mereka peluang. Tiba-tiba, saya teringat ayah saya. Beliau juga berada di Jubail pada masa itu, bukan sebagai pekerja syarikat pembinaan, tetapi sebagai penyelia dari kerajaan Saudi. Saya teringat kisah-kisahnya semasa saya kecil. Orang Malaysia ini memang gila, beliau selalu berkata. Mereka bekerja di bawah panas 52 darjah di padang pasir, siang dan malam, semasa bulan Ramadan. Semasa kami berehat pada waktu siang, mereka terus bekerja, tanpa mengira peluh yang mencurah-curah. Nilai kontrak pada masa itu sangat besar, berbilion-bilion ringgit bagi Malaysia pada masa itu. Ia adalah projek yang mempertaruhkan nasib negara. Jika mereka gagal, mereka akan jatuh. Tetapi jurutera Malaysia itu berjaya. Pulau yang miskin yang dipercayai oleh ayah saya 50 tahun yang lalu telah berubah sepenuhnya, kata Raja. Semasa kami melintasi jambatan di atas Sungai Klang, pemandangan itu benar-benar menakjubkan. Bangunan pencakar langit di kedua-dua tebing tidak berkesudahan, semuanya bersinar. Malah jambatan-jambatan dihiasi dengan lampu. Bagaimana sebuah pulau kecil tanpa sumber asli seperti minyak boleh membina bandar seperti ini? Bisik salah seorang penasihat. Itu juga yang ada dalam fikiran saya. Arab Saudi mempunyai minyak, UAE dan Qatar juga. Tetapi apa yang Malaysia ada? Apabila kami memasuki Tun Razak Exchange, kami lebih kagum lagi. Kelompok bangunan pencakar langit boleh dibandingkan dengan Manhattan, New York. Walaupun sudah melepasi pukul 3 pagi, jalan raya masih terang. Kedai serbaneka buka, dan orang ramai keluar masuk. Kami melihat logo-logo PNB dan Maybank di bangunan gergasi. Ini adalah syarikat-syarikat yang membuat banyak produk yang kami gunakan. Kami tahu ini adalah syarikat Malaysia. Tetapi, perasaan melihat ibu pejabat mereka yang besar adalah berbeza. Encik Rashid menjelaskan bahawa kawasan ini, TRX, adalah jantung ekonomi Malaysia. Di sinilah pejabat syarikat bertaraf dunia dan institusi kewangan berkumpul. Ratusan ribu orang bekerja di sini setiap hari. Akhirnya, kami tiba di hotel kami, Four Seasons Place Kuala Lumpur, sebuah bangunan yang sangat tinggi yang menjadi mercu tanda di KLCC. Dari pintu masuk, para pekerja sudah berbaris untuk menyambut kami. Kemewahan lobi setanding dengan Burj Al Arab di Dubai. Menakjubkan, 5 daripada pekerja itu fasih berbahasa Arab. Pengurus besar menyambut kami dalam bahasa Arab yang sempurna. Beliau berkata, beliau belajar pengurusan hotel di Dubai selama 12 tahun. Royal Suite kami berada di tingkat yang sangat tinggi. Semasa kami berjalan di koridor, kami perasan lukisan-lukisan yang tergantung di dinding adalah pemandangan padang pasir di Timur Tengah. Jelas sekali seseorang telah bersusah payah menukarnya untuk kami. Apabila pintu suite terbuka, kami semua menahan nafas. Pemandangan metro Kuala Lumpur pada waktu malam dari tingkap adalah memukau, lampu yang tidak berkesudahan. Dari bangunan, jambatan yang melintasi sungai, dan lampu kenderaan yang terus bergerak, ia adalah bandar yang hidup. Di dalam bilik, terdapat jam yang menunjukkan waktu solat Muslim dan kompas yang menunjuk ke arah Mekah. Di dalam laci di sebelah katil, tersusun rapi senaskah Al-Quran. Raja berdiri lama di tepi tingkap. Kita tidak mengenali Malaysia dengan sepenuhnya, katanya perlahan. Tempat ini sungguh mengagumkan. Saya mengangguk. Dalam beberapa jam sahaja, pandangan kami telah berubah sepenuhnya. Malam itu, saya tidak dapat tidur. Di luar tingkap, Kuala Lumpur masih berjaga. Saya terus memikirkan anak-anak muda Malaysia yang dipercayai oleh almarhum Raja 50 tahun yang lalu. Merekalah yang membina bandar yang menakjubkan ini. Keesokan paginya, sekitar pukul 9 pagi, kami dimaklumkan bahawa pembaikan pesawat akan mengambil masa 2 hari. Kami terpaksa tinggal 1 hari lagi. Tetapi Raja berkata tidak mengapa. Beliau masih mahu melihat bandar itu. Sarapan kami adalah bersijil halal. Roti Arab, keju, zaitun, dan teh pudina panas. Chef itu berasal dari Jordan dan telah bekerja di Malaysia selama 18 tahun. Selepas makan tengah hari, kami berjalan-jalan di sekitar kawasan itu. Jalan-jalan bersih dan orang ramai teratur.
Wanita boleh berjalan sendirian dengan bebas. Pemandangan yang jarang ditemui di Timur Tengah. Rasa selamat dirasai di udara. Sekitar pukul 3.00 petang, kami kembali ke hotel. Terdapat hadiah istimewa menanti kami. Sebuah kotak kecil yang mengandungi gambar hitam putih dari tahun 1973. Ia adalah gambar almarhum Raja semasa melawat tapak pembinaan PPPM di Jubail. Di sebelahnya, berdiri para jurutera muda Malaysia. Pengurus besar menjelaskan bahawa ini adalah dari Kedutaan Saudi di Kuala Lumpur sebagai memperingati 50 tahun persahabatan antara kedua-dua negara. Raja merenung gambar itu lama. Beliau tidak berkata apa-apa, tetapi matanya sudah cukup untuk mengatakan segalanya. Pukul 6 petang, kami makan malam di restoran Arab Hotel. Chef, seorang Syria yang telah tinggal di Malaysia selama 15 tahun, secara peribadi datang kepada kami. Beliau berkata selamat untuk tinggal di Malaysia dan anak-anaknya bersekolah di sini. Semasa makan, Raja tiba-tiba bertanya, "Rashid, awak kata ayah awak juga berada di Jubail, bukan?" "Ya, tuanku," jawab saya. Beliau adalah penyelia kerajaan dan bekerja dengan jurutera Malaysia. "Apa yang beliau katakan tentang mereka?" tanya Raja. "Beliau selalu berkata orang Malaysia berbeza," jawab saya. "Mereka tidak mengeluh, tidak menyerah dan menunaikan janji mereka." Raja mengangguk. Itulah yang membina tempat ini, budaya menunaikan janji. Kata-kata itu menusuk ke dalam hati saya. Sebuah janji 50 tahun yang lalu telah menghasilkan bandar yang kita lihat hari ini. Selepas makan malam, Raja dan para penasihatnya bermesyuarat. Pukul 9 malam, semua orang kembali ke bilik masing-masing. Saya mandi dan menonton berita. Saluran antarabangsa dengan sarikata bahasa Arab. Berita tentang teknologi perubatan, industri semikonduktor, dan budaya Malaysia. Dari tingkap, Kuala Lumpur masih cantik. Saya teringat ayah saya yang meninggal dunia 5 tahun yang lalu. Saya berharap beliau dapat melihat ini. Pulau yang miskin yang beliau lawati pada masa itu telah menjadi seperti ini. Anak-anak muda yang bekerja dengannya telah membina bandar ini. Pukul 11 malam, hotel itu sunyi. Saya menyusun jadual di fikiran saya untuk esok. 10.11 pagi, bertolak ke lapangan terbang. Tiba di Tokyo pada waktu tengah hari. Semuanya kelihatan mengikut rancangan. Saya letih. Ketegangan daripada pendaratan kecemasan dan keletihan sepanjang hari menyelubungi saya. Perlahan-lahan saya menutup mata. Yang terakhir saya lihat adalah lampu-lampu Kuala Lumpur. Sangat damai. Tetapi saya tidak tahu bahawa dalam masa 4 jam sahaja, kedamaian itu akan hancur dan detik itu akan mengubah kami semua dan memberikan makna baru tentang apa itu Malaysia bagi kami. 11.30 malam. Saya tidur lena. Dalam mimpi saya bersama ayah saya di padang pasir, memerhatikan jurutera muda Malaysia bekerja. Beliau meletakkan tangannya di bahu saya dan berkata, "Ingatlah orang-orang ini. Suatu hari nanti, mereka akan mengubah dunia." 3:02 pagi. Telepon saya berdering. Satu jeritan yang saya dengar. Di sinilah bermula detik paling kritikal dalam 30 tahun perkhidmatan saya. "Rashid," suara di talian bergetar. "Baginda Raja, cepat." Encik Abdullah, penasihat itu. Saya tiada masa untuk berpakaian, berkaki ayam dan berseluar pajama. Saya bergegas keluar dari bilik. Encik Abdullah, berusia 72 tahun, adalah penasihat tertua Raja. Beliau telah berkhidmat kepada keluarga diraja sejak zaman almarhum Raja. Saya berlari menyusuri koridor. Pintu bilik penasihat terbuka. Di dalamnya, terdapat pemandangan yang membuatkan saya menahan nafas. Encik Abdullah terbaring di lantai, pucat dan basah kuyup dengan peluh sejuk. Beliau memegang erat dadanya. Doktor keluarga diraja sudah ada di sana, tetapi wajahnya menunjukkan kebimbangan. "Nampak seperti acute myocardial infarction," kata doktor itu. "Dia perlu dibawa ke hospital segera." Masa semakin suntuk. Raja tiba, juga berseluar pajama. Semua orang berkumpul. "Adakah Anda sudah menghubungi hospital diraja di Riyadh?" tanya seorang penasihat. Doktor itu menggeleng. "Kita berada di Malaysia. Penerbangan ke Riyadh mengambil masa 9 jam. Kita perlu membawanya ke hospital di sini. Sekarang juga."
Tiba-tiba semua orang terdiam. Sebuah hospital di Malaysia? Kami tidak tahu sistem kesihatan di sini. Bolehkah ia dipercayai? Jika sesuatu yang buruk berlaku, siapa yang akan bertanggung jawab? Ah, sakit. Rintih Encik Abdullah. Bibirnya mula menjadi gelap. Tiada masa untuk teragak-agak. Hubungi meja depan. Jerit saya kepada seorang pembantu. Panggil ambulans sekarang. Pembantu itu mendial nombor dengan tangan terketar-ketar. Kecemasan. Seorang tetamu diserang sakit jantung, katanya dalam bahasa Arab. Menakjubkan. Jawapan dari talian sebelah juga dalam bahasa Arab yang fasih. Ya, kami sedang dalam perjalanan dengan pasukan perubatan kecemasan in-house kami. Kami juga telah menghubungi Prince Court Medical Center. Mereka akan tiba dalam masa 3 minit. Pasukan perubatan in-house? Saya tidak dapat mempercayainya, tetapi kami tiada pilihan selain menunggu. Tepat 2 minit dan 47 saat, pintu terbuka. 4 paramedik masuk membawa peralatan lengkap. Seorang wanita yang kelihatan seperti ketua kumpulan itu melutut di sebelah Encik Abdullah. Encik Abdullah, adakah Anda mendengar saya? Tanyanya dalam bahasa Arab yang sempurna. Tindakannya pantas dan tepat. Dia mengambil tekanan darah, meletakkan pad ECG di dada. Degupan jantung tidak teratur. BP jatuh, katanya kepada rakan-rakannya. Mereka memasang topeng oksigen dan memulakan IV. Tidak sampai seminit, semuanya selesai. Dia mengambil tablet dan membuat panggilan. Beberapa ketika, seorang lelaki dalam kot putih muncul di skrin. Saya Dr. Hisham Abdullah, dari Jabatan Perubatan Kecemasan Prince Court Medical Center, katanya dalam bahasa Inggris yang fasih. Saya sedang melihat suapan langsung ECG pesakit. Ini adalah kes yang jelas acute myocardial infarction. Hanya tinggal 5 minit dari golden window. Anda perlu membawanya ke sini sekarang juga. Saya memandang Raja. Beliau terpaku pada dokter di skrin. Perlahan-lahan beliau mengangguk, baiklah. Kita lihat bagaimana mereka melayani kita semalam. Mari kita percayakan mereka. Encik Abdullah segera dinaikkan ke atas pengusung. Lift sudah menunggu. Tanpa henti, terus ke tingkat bawah. Setibanya di lobi, sebuah ambulans moden sudah menunggu. Enjinnya sudah dihidupkan. Saya ikut bersama di dalam ambulans. Di dalamnya, ia kelihatan seperti ICU kecil. Semasa ambulans bergerak, satu lagi keajaiban berlaku. Semua lampu isyarat di laluan kami bertukar menjadi hijau. Ini adalah sistem green wave kami, jelas pemandu. Ia menjejaki lokasi ambulans dan melaraskan lampu isyarat secara automatik. Semua kereta di jalan raya memberi laluan. Tiada hon, tiada rasa tidak sabar. Semua orang secara semula jadi memberi laluan. Di dalam ambulans, rawatan diteruskan. Paramedik wanita itu mengikut arahan Dr. Hisham pada tablet. Tekanan darah menjadi stabil, lapornya. Tuan, bersabar sedikit lagi, katanya sambil memegang tangan Encik Abdullah. Tepat 4 minit dan 58 saat, kami tiba di hospital. 3.35 pagi. 10 kaki tangan perubatan menunggu di pintu masuk. Dr. Hisham sendiri menyambut kami. Semuanya sudah sedia. Kita terus ke bilik pembedahan. Saya mengikut mereka. Koridor itu terang dan lantainya berkilat. Semua papan tanda mempunyai terjemahan dalam bahasa Melayu, Inggris, dan Arab. Saya dibawa ke bilik menunggu di mana Raja dan yang lain sudah menunggu. Di dinding, terdapat skrin besar, dan pada skrin itu mula muncul email yang luar biasa, suapan langsung dari dalam bilik pembedahan. Ini adalah dasar perubatan telus kami, jelas seorang jururawat. Jika keluarga mau, mereka boleh menonton pembedahan itu. Kami semua melihat skrin. Bilik pembedahan itu kelihatan seperti kokpit kapal angkasa. Terdapat 6 monitor besar dan lengan robotik yang tergantung dari siling. Itu adalah lengan robotik dibantu AI, kata jururawat itu. Ia membetulkan sebarang getaran di tangan dokter untuk ketepatan yang lebih tinggi. Pembedahan bermula. Dari pergelangan tangan Encik Abdullah, Dr. Hisham memasukkan tiup nipis. Pada skrin, urat jantung penasihat itu kelihatan jelas. Saya nampak penyumbatan, kata Dr. Hisham. Beliau membesarkan image itu. Satu urat hampir 90% tertutup. Doktor itu memasukkan belon dan perlahan-lahan mengepamnya. Urat itu mengendur. Kemudian beliau memasukkan stent
Tiup jaringan logam kecil supaya ia tidak tertutup lagi. Dalam sekelip mata, urat yang tertutup itu terbuka. Darah merah mengalir bebas semula. Degupan jantung Encik Abdullah pada monitor menjadi teratur. Tetapi Dr. Hisham belum selesai. Beliau memeriksa urat-urat lain dan menemui bahagian sempit yang lain. Beliau memanggil ke bilik menunggu. "Tuanku," katanya kepada Raja, "terdapat satu lagi urat yang bermasalah. Jika kita tidak membaikinya sekarang, terdapat risiko tinggi beliau akan diserang semula dalam beberapa bulan." "Lakukan," jawab Raja. "Memandangkan kita sudah berada di sini, kita tidak boleh meninggalkannya tidak selesai." Dr. Hisham melakukan prosedur kedua. Ia berjaya diselesaikan. Pembedahan selesai, umum Dr. Hisham. Jumlah masa, 1 jam dan 42 menit. Apabila Encik Abdullah dibawa keluar dari bilik pembedahan, beliau sudah sedar dan tersenyum. "Rashid, saya baik-baik saja. Tiada sakit," katanya. Raja memegang tangannya. Mata baginda merah. "Pembedahan itu berjaya," kata Dr. Hisham. "Kerana prosedur dilakukan melalui pergelangan tangan, pemulihannya akan cepat. Dalam masa 6 jam, beliau boleh berjalan. Dalam masa 2 hari, beliau boleh keluar." 2 hari? Di Arab Saudi, ia akan mengambil masa seminggu sebelum keluar dari hospital untuk pembedahan seperti ini. Encik Abdullah dibawa ke bilik pemulihan yang kelihatan seperti suite hotel. Yang paling menakjubkan ialah hologram yang terapung di siling. Imej 3D jantung Encik Abdullah berdegup dalam masa nyata. Itu dipantau oleh AI 24,7. Jelas seorang jururawat yang fasih berbahasa Arab. Jika terdapat sebarang keabnormalan, kaki tangan perubatan akan dimaklumkan dalam masa 0.1 saat. Sekitar pukul 5 pagi, saya keluar ke koridor. Matahari mula terbit di Kuala Lumpur. Seorang kaki tangan hospital menghampiri saya dengan dokumen. "Ini bil untuk pembedahan itu." Saya melihat jumlahnya dengan gugup. Jumlah keseluruhan, RM26.000 bersamaan dengan kira-kira US$5.500. Saya melihatnya semula, takut saya tersilap. Di Arab Saudi, pembedahan seperti ini akan menelan kos RM50.000. Di Amerika, lebih RM300.000. "Adakah Anda pasti tentang ini?" tanya saya. "Ya, Tuan." "Betul," senyum kaki tangan itu. "Walaupun teknologi kami bertaraf dunia, caj kami adalah munasabah. Itulah sistem penjagaan kesihatan kami." Saya menunjukkannya kepada Raja. Beliau merenung nombor itu lama. "Tempat ini berbeza," katanya perlahan. "Teknologi mereka terkemuka, tetapi mereka tidak tamak. Matlamat mereka adalah menyelamatkan nyawa, bukan menjana wang." Kata-kata itu menusuk ke dalam hati saya. 50 tahun yang lalu, kami membantu Malaysia yang miskin. Sekarang, Malaysia menyelamatkan salah seorang daripada kami dan tidak meminta balasan yang besar. Inilah makna sebenar membalas budi. Pada sebelah petang, kami melawat Encik Abdullah. Beliau sudah duduk di katil dan makan. Beliau kelihatan bukan seperti orang yang hampir mati malam tadi. Dr. Hisham datang untuk rounds-nya. "Pemulihannya lebih cepat daripada yang dijangka," kata doktor itu. "Esok petang beliau boleh pulang." Raja bertanya, "Doktor, saya dengar awak berlatih di Amerika. Kenapa awak kembali ke Malaysia?" "Di Amerika," jawab Dr. Hisham, "hanya orang kaya yang mendapat rawatan terbaik. Di sini di Malaysia, walaupun pemandu teksi boleh menerima rawatan yang sama seperti CEO syarikat. Itulah sebabnya saya menjadi doktor. Bukan untuk wang, tetapi untuk menyelamatkan nyawa." Apabila kami meninggalkan hospital, Raja tiba-tiba berkata, "Rashid, saya mahu bertemu dengan Presiden PPPM malam ini. Jika boleh." Kaki tangan kami segera bertindak. PPPM segera bersetuju. Pukul 6.00 petang, Encik Iskandar Zulkarnain, Presiden PPPM, tiba di hotel. Raja menyambutnya secara pribadi. "Adakah Anda masih ingat Pelabuhan Jubail pada tahun 1973? Tanya Raja. "Ya, Tuanku," jawab Encik Iskandar. "Projek itu adalah detik paling penting dalam sejarah syarikat kami dan dalam sejarah kejuruteraan Malaysia. Kami tahu betapa sukarnya leluhur Anda bekerja di padang pasir," kata Raja. "Tuanku," jawab Encik Iskandar. "Jika keluarga di Raja Saudi tidak mempercayai kami pada masa itu, tidak akan ada PPPM sekarang. Tidak akan ada Malaysia sekarang." "Tuanku," kata Encik Iskandar,
Saya ingin memperkenalkan seseorang kepada Anda. Beliau mengeluarkan tabletnya. Di skrin, muncul wajah seorang lelaki tua. Beliau ialah jurutera Haji Ramli bin Mansor, 85 tahun tuanku. Sungguh satu penghormatan untuk bertemu dengan tuanku, kata lelaki tua itu dengan suara terketar-ketar. Saya berada di Jubail pada tahun 1973. Kami sangat miskin di Malaysia pada masa itu. Mendapat makanan 3 kali sehari adalah satu impian. Kami pergi ke Arab Saudi, panasnya seperti neraka. Tetapi kami tidak boleh menyerah. Jika projek itu gagal, keluarga kami akan kelaparan. Seluruh Malaysia terdesak, jadi kami bekerja seperti orang gila. Adakah Anda masih ingat ketika ayah saya melawat? Tanya Raja. Ya, tuanku, kata lelaki tua itu. Kami gugup. Kami fikir kami telah melakukan sesuatu yang salah. Tetapi beliau datang kepada kami, berjabat tangan dengan kami seorang demi seorang, dan berkata, anak-anak muda Malaysia sungguh mengagumkan, orang yang menunaikan janji. Arab Saudi tidak akan melupakan ini. Kami menangis, tuanku, bahawa seorang raja memperlakukan kami orang asing seperti itu. Kami berjanji kepada diri sendiri bahawa kami akan menjadikan Malaysia sebuah negara yang hebat. Dan kami berjaya, sambungnya, menyeka air matanya. Kami menyelesaikan pelabuhan 6 bulan lebih awal. Kerana kepercayaan yang tuanku berikan kepada kami membina Malaysia, kami mempunyai kilang, kapal, bangunan. Tuanku, Malaysia sekarang adalah hasil daripada kepercayaan yang diberikan oleh Arab Saudi pada tahun 1973. Raja tidak berkata apa-apa untuk masa yang lama. Encik Ramli, katanya, terima kasih. Terima kasih kerana menunaikan janji Anda. Apabila panggilan itu berakhir, Raja pergi ke tingkap. 50 tahun, katanya. 50 tahun yang lalu. Ayah saya mempercayai Malaysia yang miskin. Dan semalam, Malaysia menyelamatkan salah seorang daripada kami. Abdullah telah berkhidmat kepada keluarga kami sejak zaman ayah saya. Beliau memandang Encik Iskandar. Tuan Presiden, sekarang giliran kami. Kami mahu menjadi rakan kongsi, bukan hanya untuk membantu. Kami akan mengembara bab seterusnya bersama-sama. Esok, kata Raja, sebelum saya berlepas, saya akan mengadakan sidang media. Saya akan mengumumkan kepada dunia 50 tahun persahabatan Arab Saudi dan Malaysia. Dan janji perkongsian untuk 100 tahun akan datang. Keesokan harinya, Encik Abdullah keluar dari hospital. Beliau berjalan. Hanya lebih 48 jam telah berlalu sejak beliau hampir mati. Pukul 11 pagi di lounge VIP Clear, lebih 100 wartawan dari seluruh dunia berkumpul. Raja masuk bersama Encik Abdullah dan Encik Iskandar. Di negara ini, Raja memulakan, saya mengesahkan betapa besarnya pokok yang kita tanam 50 tahun yang lalu. Kepercayaan itu yang membina Malaysia sekarang, dan Malaysia itulah yang menyelamatkan nyawa salah seorang daripada kami. Raja mengangkat 3 dokumen. Hari ini, saya mengumumkan 3 perkara. Pertama, Arab Saudi dan Malaysia akan menandatangani perjanjian 20 bilion untuk kerjasama teknologi perubatan. Kedua, kami akan mempercayakan daerah Smart City utama dalam projek NEOM kami kepada syarikat-syarikat Malaysia. Dan ketiga, kami akan melancarkan projek wawasan 2050 yang akan menghantar 10,000 anak muda Saudi ke Malaysia untuk belajar. Malaysia adalah saudara kami. Raja mengakhiri. Rakan kongsi yang kami percayai 50 tahun yang lalu telah menyelamatkan kami hari ini. Dalam 100 tahun akan datang, kita akan mengembara bersama-sama. 6 bulan kemudian, perubahan telah menjadi kenyataan. Hospital diraja di Riyadh mengguna pakai sistem kecemasan Prince Court dan kadar kematian menurun sebanyak 35% pada tahun pertama. Syarikat-syarikat Malaysia tiba di NEOM. Beribu-ribu anak muda Saudi mula belajar di Kuala Lumpur. Setahun kemudian, Dr. Hisham Abdullah melawat Riyadh untuk mengajar doktor-doktor Saudi. Saya menyambutnya di lapangan terbang. Doktor, adakah Anda masih ingat malam itu? Tanya saya. Beliau tersenyum. Sudah tentu. Malam itu yang mengubah hubungan kedua-dua negara. Tidak, kata saya. Ia bermula 50 tahun yang lalu. Kepercayaan yang tidak dibina dalam satu malam, tetapi dibina dalam tempoh 50 tahun. Kini di dinding pejabat Baginda Raja,
Dua gambar tergantung. Sebuah gambar hitam putih padang pasir Jubail pada tahun 1973 dan gambar skyline Kuala Lumpur pada waktu malam pada tahun 2025. Di bawahnya tertulis, kepercayaan diwariskan kepada setiap generasi. Saya berbesar hati untuk berkongsi kisah ini dengan Anda. Benih yang kami tanam 50 tahun yang lalu telah menyelamatkan kami hari ini dan dalam 100 tahun akan datang, pokok itu akan terus tumbuh dan mekar. Jika Anda tersentuh dengan kisah ini, sila langgan dan like, bantulah kami terus berkongsi kisah seperti ini.